Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama Cikgu dalam Sains Tingkatan 1, bab 1.3 kuantiti fizik dan unitnya. Okey, kuantiti fizik dalam sains adalah sesuatu sifat fizikal yang boleh dihitung. Contoh yang paling mudah, kita nak ukur panjang, kita nak tahu jisim, kita nak tahu masa ataupun suhu. So sebenarnya itu semua adalah kuantiti fizik dan ada unitnya, ya. Okey, kita gunakan SI unit. Biasa dengar SI unit, okey, ataupun dalam bahasa Inggeris panggil Sistem International di Units. Kita panggil SI. SI itu adalah dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Melayu dia panggil Sistem Antarabangsa. Kenapa kita gunakan Sistem Antarabangsa ataupun SI unit? Ini adalah untuk membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik dilakukan ke seluruh dunia dengan lebih tepat. Jadi kita berada di mana-mana, kita menggunakan SI, semua orang tahulah. Dan ada beberapa kuantiti asas yang menggunakan unit SI dan menggunakan simbol unit SI. Yang ini kita kena tahulah. Okey, tengok yang pertama. Okey, panjang. Okey, unit SI-nya adalah meter dan simbol adalah M kecil. Okey, yang kedua, jisim, unit SI ni adalah kilogram, simbol kg kecil, kg huruf kecil. Masa, ini kena ingat, masa unit SI adalah saat. Dia adalah saat. Okay, simbol adalah S huruf kecil. Suhu, Kelvin. Okay, dan simbolnya adalah K besar. Dan akhir sekali, arus elektrik gunakan ampere dan simbolnya adalah A besar. Okay, ini adalah beberapa kuantiti asas untuk kita tahu apakah unit SI-nya dan apakah simbol unit yang digunakan. Okey, cikgu terus pergi kepada contoh pertukaran unit kuantiti asas. Contoh kat sini, jisim. Kita ambil jisim yang pertama, itu kilogram, gram. Okay, kilogram kita tahu dia adalah unit yang untuk besar, gram adalah unit yang kecil. So, operasinya penukaran unit daripada kilogram ke gram adalah kena darab. Dan gram yang kecil kepada kilogram besar kena bahagi. Okey, cikgu tunjuk contoh di sini yang paling mudah, sangat-sangat mudah. 1.9 kilogram nak tukar kepada gram. Okey, kita tengok kat sini, ini kilogram, kg. Okey, kilogram nak tukar kepada gram. Kita tengok unit yang digunakan di sini. Jadi besar nak tukar kepada kecil. Kita tengok anak panah. Kilogram kepada gram. So dia menggunakan darab 1000. Jadi kita tekan saja kalkulator, 1.9 darab 1000. Terus kita akan dapat 1900 gram. Penting unit di belakang ni, ya, 1900 gram. Okay, tengok contoh yang kedua. Gram nak tukar kepada kilogram. Gram ni kecil, nak ke kilogram. Nampak anak panah bergerak ke kiri. Jadi operasi yang terlibat adalah operasi bahagi 1000. Jadi terus kita tekan kalkulator, 8200 bahagi 1000. Terus kita akan dapat jawapan 8.2 kilogram. Sebab soalan dia nak kilogram. So jangan lupa tulis unit dah akhir sekali. Okey, itu yang pertama untuk jisim. Okay, tengok contoh yang kedua. Ini adalah untuk panjang. Okay, unit asas untuk panjang, kilometer, meter, desimeter, sentimeter dan juga milimeter. Okay, yang ini yang besar, yang ini yang kecil. Dan kita nampak untuk penukaran unit besar ke kecil, darab 1000. Meter ke desimeter darab 10, desimeter ke sentimeter darab 10 dan sentimeter ke milimeter darab 10. Baliknya bahagi. Kita tengok contoh yang pertama. 80 meter nak tukar kepada sentimeter. Kita lihat di sini meter, cari meter di mana? Meter nak tukar kepada sentimeter. Di sini sentimeter. Okey, meter kepada sentimeter. Okey, berapa operasi apa? Ke kanan. Bermaksud kita tengok anak panah ke kanan. Darab berapa? Okey, darab 10. Darab 10. Okey, maksudnya 2 kali kan. Jadi di sini tekan kalkulator. 80 darab dengan
100. Kenapa 100? 10 darab 10, 100. Kalau kita nak tekan kalkulator 80 darab 10 darab 10 pun boleh. So, dapat 8,000 sentimeter. Okey, tengok contoh yang kedua. Sentimeter kepada meter. Sentimeter kepada meter. Dia bergerak ke kiri. So, tengok anak panah. Kalau bergerak ke kiri, dia kena operasi bahagi. Bahagi berapa? Tengok berapa kali dia bergerak. 1, 2. Maksudnya, bahagi 10 bahagi 10. So, 600 bahagi 100 dapat 6 meter. Jadi sama juga contoh nombor 3, sama juga milimeter kepada meter. Berapa kali dia bergerak dan ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. So ke kiri kena bahagi berapa kali? 1, 2, 3. Maksudnya 10, 10, 10 adalah 1000. Jadi 95 bahagi 1000 dapat 0.095 meter. Okey, sama juga macam masa. Jam, minit, saat, jam ke minit darab 60, minit ke saat darab 60 dan ke kiri bahagi. Kecil ke besar kena bahagi. Jadi contoh 7 minit tukar kepada saat. So minit ke saat anak panah bergerak ke kanan bermaksud dia darab dengan 60. Jadi 7 darab 60 420 saat. Okey, yang kedua 450 saat bertukar kepada jam. So dia bergerak ke kiri bermaksud operasi bahagi. Berapa kali dia bergerak? 1, 2. So tekan kalkulator 450 bahagi 60 bahagi lagi sekali 60, kita akan dapat 0.125 jam. Okey, faham kan? Mudah kan? Okey. Apa kepentingan unit piawai ni? Okey, pentingnya unit piawai ni adalah supaya tidak menimbulkan kekeliruan kepada semua orang. Okey, bila kita menggunakan unit yang sama, seragam, so tidak akan timbul kekeliruan kepada semua orang. Semua guna meter, semua guna saat, semua guna kilogram. Semua orang tahulah kilogram, semua orang tahu di seluruh dunia. Jadi tidak ditimbul kekeliruan. Yang kedua, memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Okey, ini adalah satu lagi nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizik. Okey, dalam unit kuantiti fizik ni dia ada nilai yang sangat besar dan ada nilai yang sangat kecil. Okey, tengok di sini. Yang pertama giga. Okey, nilainya ada banyak kosong kat sini. Okey, 369. So kita tulis dalam bentuk piawai 10 kuasa 9. Jadi simbolnya adalah G besar. Itu bermaksud giga. Okey, kalau tengok kat sini mega. Okey, ada 6 kosong. So dia adalah 10 kuasa 6. Okey, M huruf besar, kilo dan seterusnya. Okey, yang ini adalah kecil, nilai kecil, desi 0.1. So kita boleh tulis dalam bentuk piawai 10 kuasa negatif 1, nilai simbol D kecil. Dan sama juga yang terakhir ni nano 0.0000, banyak kosong, kita boleh tulis dalam bentuk piawai 10 kuasa negatif 9. Okey, dan dia punya simbolnya adalah N. N adalah untuk nano. Dan sebaliknya bahagi. Kita tengok contoh yang pertama. 80 meter nak tukar kepada sentimeter. Kita lihat di sini meter, cari meter di mana? Meter nak tukar kepada sentimeter. Di sini sentimeter. Okey, meter kepada sentimeter. Okey, berapa operasi apa? Ke kanan. Bermaksud kita tengok anak panah ke kanan. Darab berapa? Okey, darab 10, darab 10. Okey, maksudnya 2 kali kan. Jadi di sini tekan kalkulator 80 darab dengan 100. Kenapa 100? 10 darab 10, 100. Kalau kita nak tekan kalkulator 80 darab 10 darab 10 pun boleh. So dapat 8,000 sentimeter. Okey, tengok contoh yang kedua. Sentimeter kepada meter. Sentimeter kepada meter. Dia bergerak ke kiri. So tengok anak panah, kalau bergerak ke kiri dia kena operasi bahagi. Bahagi berapa? Tengok berapa kali dia bergerak. 1, 2. Maksudnya bahagi 10 bahagi 10. So 600 bahagi 100 dapat
6 meter. Jadi sama juga contoh nombor 3, sama juga milimeter kepada meter. Berapa kali dia bergerak dan ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. So ke kiri kena bahagi berapa kali? 1, 2, 3. Maksudnya 10, 10, 10 adalah 1000. Jadi 95 bahagi 1000 dapat 0.095 meter. Okey, sama juga macam masa. Jam, minit, saat. Jam ke minit darab 60, minit ke saat darab 60 dan ke kiri bahagi. Kecil ke besar kena bahagi. Jadi contoh 7 minit tukar kepada saat. So minit ke saat, anak panah bergerak ke kanan bermaksud dia darab dengan 60. Jadi 7 darab 60, 420 saat. Okey, yang kedua 450 saat bertukar kepada jam. So dia bergerak ke kiri bermaksud operasi bahagi. Berapa kali dia bergerak? 1, 2. So tekan kalkulator 450 bahagi 60 bahagi lagi sekali 60, kita akan dapat 0.125 jam. Okey, faham kan? Mudah kan? Okey. Apa kepentingan unit piawai ni? Okey, pentingnya unit piawai ni adalah supaya tidak menimbulkan kekeliruan kepada semua orang. Okey, bila kita menggunakan unit yang sama, seragam, so tidak akan timbul kekeliruan kepada semua orang. Semua guna meter, semua guna saat, semua guna kilogram. Semua orang tahulah kilogram, semua orang tahu di seluruh dunia. Jadi tidak ada timbul kekeliruan. Yang kedua, memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Okey, ini adalah satu lagi nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizik. Okey, dalam unit kuantiti fizik ni dia ada nilai yang sangat besar dan ada nilai yang sangat kecil. Okey, tengok di sini. Yang pertama giga. Okey, nilainya ada banyak kosong kat sini. Okey, 3, 6, 9. So, kita tulis dalam bentuk piawai 10 kuasa 9. Jadi, simbolnya adalah G besar. Itu bermaksud giga. Okey, kalau tengok kat sini, mega. Okey, ada 6 kosong. So, dia adalah 10 kuasa 6. Okey, M huruf besar. Kilo dan seterusnya. Okey, yang ini adalah kecil, nilai kecil, desi 0.1. So kita boleh tulis dalam bentuk piawai 10 kuasa negatif 1, nilai simbol D kecil. Dan sama juga yang terakhir ni nano 0.0000 banyak kosong, kita boleh tulis dalam bentuk piawai 10 kuasa negatif 9. Okey, dan dia punya simbolnya adalah N. N adalah untuk nano.